Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam halaqah kita, untuk kita sambung, untuk kita membincangkan berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, di mana bulan ini diturunkan Al-Quran. Maka elok sangatlah bulan ini kita teruskan pembelajaran kita, teruskan perkongsian kita, teruskan penggembaraan kita untuk mengetahui apakah wasiat-wasiat, ayat-ayat, pesanan-pesanan yang datangnya daripada Sang Pencipta kita itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, yang sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan segala puji-pujian sebanyak-banyaknya kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya kita telah pun selesai memperbincangkan secara ringkas iaitu ayat-ayat yang terdapat daripada surah Al-Fatihah sehinggalah menyelesaikan juga surah Al-Baqarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita akan meneruskan pengembaraan kita dalam Al-Quran ini untuk kita menyelusuri lagi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu dalam surah yang berikutnya, itu surah Ali Imran. Surah Ali Imran bermakna yang bermaksud keluarga Imran. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja pergi kepada surah Ali Imran ni. Kita nak lihat sedikit ringkasan kepada pengenalan kepada surah Ali Imran ini. Okay, kenapa surah ini dinamakan sebagai surah Ali Imran? Kerana kita akan lihat nanti dalam surah ini akan diceritakan berkenaan dengan keluarga Imran itu sendiri, iaitu berkenaan dengan ibu kepada ibu Maryam, kepada Isa, iaitu ibu kepada Maryam, dan kemudian akhirnya berkenaan juga Nabi Isa AS itu sendiri, iaitu anak kepada Maryam itu. Kemudian diceritakan berkenaan dengan, seterusnya akan bercerita berkenaan dengan kedatangan rombongan pendeta Kristian daripada Najran. Untuk orang Nasrani ini datang daripada Najran untuk berjumpa dengan Rasulullah, untuk discuss, untuk berbincang dengan Rasulullah SAW berkenaan dengan Isa AS yang kaitannya dengan keesaan Tuhan. Ini dikatakan perkara ini berlaku, kemudian berlaku beberapa hari sehingga tidak mencapai kata sepakat, menyebabkan akhirnya Nabi Muhammad SAW ajak orang-orang Nasrani ini supaya bermubahalah. Sebagaimana yang kita akan jumpa nanti dalam surah Ali Imran ini. Jadi kita dapat lihat bahawa tujuan utama surah Ali Imran ni antaranya adalah untuk membuktikan tentang tauhid, tentang keesaan, dan juga tentang kekuasaan Allah SWT. Juga nak cerita berkenaan bahawa dunia ke, kekuasaan ke, harta dan anak-anak semuanya tak terlepas daripada nilai-nilai ilahiyah itu sendiri. Yang ini tidak akan bermanfaat di akhirat kelak kalau tidak dibawa kepada untuk menyembah, untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat bahawa dalam surah Ali Imran ini ditegaskan juga bahawa Allah SWT lah yang menguasai segala-galanya. Sehingga kan Allah menunjukkan keajaiban Nabi Isa AS itu dilahirkan tanpa ada ayah. Itu bukanlah kekuasaan Nabi Isa,
tetapi dia adalah kekuasaan, kehebatan Allah SWT melakukan sesuatu itu tanpa memerlukan perantara seorang lelaki untuk ada seorang bayi. Ini tak perlukan sebenarnya. Allah SWT mampu melakukan perkara tersebut bila dia hendakkan perkara itu berlaku. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT menunjukkan bahawa di sini bahawa Nabi Isa AS itu sebenarnya hanyalah manusia biasa, cuma dia diberi kenabian dan mujizat yang membuktikan kenabian dia. Jadi Allah nak ajar kita supaya melihat apa sahaja keajaiban yang kita lihat itu bukanlah keajaiban kekuatan manusia itu, tetapi dia adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang dapatkan kita lihat daripada surah Ali Imran ini sedikit sebanyak. Wallahu a'lam. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan mukadimah surah Ali Imran ni, tuan-tuan boleh rujuk kepada tafsir-tafsir yang murtabar, insya-Allah. Banyak panjang lebar sekali dijelaskan berkenaan dengan surah Ali Imran ni. Tapi kita seperti mana kita katakan sebelum ini, pertemuan kita ini hanyalah sekadar pertemuan tadabbur ringkas supaya kita menelusuri semua ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ni. Sekurang-kurangnya kalau orang tanya kita, tak adalah kita tak lost, kita macam tak tahu langsung apa yang ada dalam Al-Quran ni. Dan ditegaskan sekali lagi seperti mana pertemuan-pertemuan sebelum ini bukanlah kelas tafsir, tetapi sekadar percubaan kita untuk merenung ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat kutiplah sedikit sebanyak apa pelajaran supaya kita boleh mengamalkan dia, supaya kita memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan kita. Baik, kita teruskan tanpa melengahkan masa daripada surah Ali Imran ayat yang pertama, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ayat pertama, Allah SWT membawakan 3 huruf seperti mana Allah bawakan sebelum ini dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah kata Alif Lam Mim. Jadi huruf ini dikenali. Huruf-huruf ini seperti mana kita jelaskan, kita bincangkan sebelum ini dalam surah Al-Baqarah, huruf-huruf ini dinamakan sebagai huruf muqatta'ah. Bermakna huruf yang dipotong-potong, yang terputus-putus. Jadi kita tak tahu apa maksud dia. Betul, majoriti ulama mengatakan bahawa kita tak tahu. Kita tak tahu apa maksud dia. Ada ulama yang cuba menafsirkan maksudnya supaya orang tak menafsirkan huruf tu sesuka hati sehingga mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Maka ada ulama yang mentafsirkan supaya manusia tak lari jauh daripada maksud yang Allah mahu. Tapi di sini sebenarnya kalau yang lebih selamatnya kita kekalkan bahawa kita tidak tahu. Kita tidak tahu dengan pasti apakah sebenarnya maksud Alif Lam Mim. Cumanya kita tahu ada pandangan ulama mengatakan bahawa tujuan huruf ini diletakkan adalah untuk mencabar. Untuk mencabar orang-orang Arab ini, mereka yang tahu berbangsa Arab ini, jika benar mereka mengatakan bahawa Quran ini ditulis sendiri oleh Rasulullah SAW, maka ambillah ayat-ayat ini, ambillah huruf-huruf ini, huruf-huruf yang kamu kenali, yang kalian kenali ini, maka buatlah satu surah atau berapa ayat yang kalian boleh, yang mampu. Kalau kalian mampu, kalau kalian boleh buatlah. Cuba tandingi ayat-ayat daripada Al-Quran ini, nescaya kalian takkan mampu melakukannya. Dan tentu saja seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, maka apabila kita lihat kepada huruf ini juga, dia sebenarnya memberi kita peringatan sebenarnya. Kalau boleh kita katakan bahawa ini menunjukkan bahawa kita tidak tahu. Kita datang dalam Al-Quran dalam keadaan kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Makanya apabila kita teruskan pengembaraan kita dalam surah Ali Imran ini, kita terus mengharapkan ilmu yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat adanya perkara-perkara yang bertentangan dengan amalan kita sendiri, amalan peribadi kita, ataupun amalan nenek moyang kita, maka kita sudi untuk merubah perkara tersebut kerana kita adalah pelajar Al-Quran. Kita datang Al-Quran ini untuk menjadi lebih baik, bukan untuk terus kekal dengan apa yang kita amalkan walaupun benda itu bertentangan dengan Allah SWT. Jadi maksudnya kita datang dalam Al-Quran ini dalam keadaan yang memang kita sedia untuk berubah. Apa sahaja yang datang daripada Allah SWT, Allah nak tegur kita, ini wasiat daripada Allah SWT. Ini adalah masa untuk kita semak balik, adakah betul selama ini
kefahaman kita tentang Islam ni, tentang Allah SWT ini, itu tujuannya, antara tujuannya untuk kita membaca Al-Quran itu, kita datang dalam keadaan merendah diri, kita datang dalam keadaan aku ni tidak tahu ya Allah SWT, ya Allah, maka Engkau tolonglah aku, ajarkan aku. Apakah sebenarnya yang sepatut aku jalankan di muka bumi ini supaya aku mendapat keredaanmu, supaya aku mendapat kebaikanmu di dunia dan di akhirat. Itu sebenarnya kita datang dalam keadaan yang jahil, memang betul-betul tak pandai, betul-betul tak tahu, kita memang betul-betul bodoh di sisi Allah SWT, dan kita perlukan Allah SWT untuk guide kita, untuk bimbing kita supaya kita tidak kecundang, supaya kita tidak jatuh dalam kelembah kehinaan. Itu sebenarnya kita kena pasakkan dalam diri kita setiap kali kita baca Al-Quran. Aku datang ya Allah dalam keadaan aku tidak tahu, maka ajarkan aku ya Allah. Baik, itu secara ringkasnya. Kita terus pada ayat yang seterusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita sebelum ni, ayat ni kita jumpa juga sebelum ni. Seumpama ini dalam ayatul kursi, ayat yang ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Jadi di sini Allah tegaskan sekali lagi dalam ayat surah Ali Imran ini, dalam ayat kedua Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan, yakni yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dia itu tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk Dia. Jadi kita lihat perlahan-lahan maksud Allahu la ilaha illa ni. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah kata tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, yakni yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi Allah di sini menegaskan bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada siapa pun yang layak disembah, tidak ada siapa pun yang layak untuk diperhambakan diri kita ni kepada Dia, melainkan Dia sahaja, iaitu Allah SWT. Allah hanya Dia sahaja yang layak untuk dipuja. Allah hanya Dia sahaja yang layak untuk kita memperhambakan diri, untuk kita beribadah, hanya Dia. Untuk kita taati, untuk tempat kita minta doa, untuk kita mohon doa kepada Tuhan itu, hanya Allah SWT adalah Tuhan yang layak untuk kita minta. Yang itu kita kena pasak betul dalam diri kita. Kita tidak perlukan mana-mana perantaraan, kita tidak perlukan siapa pun untuk berdoa untuk kita. Walaupun kita boleh minta orang doa untuk kita, tidak ada masalah. Tetapi yang lebih baik ialah kita doa sendiri. Sebab Allah SWT itu sentiasa mendoakan doa kita. Di samping kita minta orang lain tolong doakan, itu tak ada masalah. Itu sebagai tambahan. Tetapi pastikan yang kita minta itu orang tu masih hidup lah, minta tolong kat dia. Bukan kita minta kepada orang yang telah mati ataupun benda-benda mati untuk mengabul sebagai perantara kepada Allah SWT, itu boleh membawakan kepada kesyirikan. Jadi kita kena jaga betul-betul benda ni, sebab dalam Islam itu, dalam Quran itu memang menegaskan perkara ini. Jangan sampai lari kita punya akidah kita tu. Jadi Allah kata Allahu la ilaha illa hu. Allah tu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah telah membuat pengecualian. Awal-awal lagi Allah kata tak ada Tuhan melainkan Dia. La ilaha illa hu. Siapa Dia ni? Al-Hayyul Qayyum. Dia kekal selama-lama Dia. Hayyu, Dia hidup. Hidup tu, dan di sini bukan hidup yang sementara. Kita manusia hidup, tapi kita dihidupkan. Allah itu tidak memerlukan siapa pun untuk memberi Dia kehidupan. Pokok itu hidup, tapi pokok itu disiramkan dengan air, ditanam dengan biji benih, kemudian disiramkan dengan air. Memerlukan pelbagai unsur luar untuk menjadikan dia itu kekal hidup. Tetapi Allah SWT hidup itu adalah mutlak, tidak memerlukan sesiapa pun sebagai alat sokongan untuk hidup. Jadi Allah bagi dalil bahawa Dia sahajalah ilah, Dia sahajalah Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati-mati. Ada orang tanya, ada orang cuba timbulkan keraguan, kata kita pun nanti bila kita dah ke akhirat, nanti kita pun akan hidup selama-lamanya. Jadi samalah dengan Tuhan. Tak sama tuan-tuan. Kita hidup sebab Allah izinkan kita hidup. Allah berkenan untuk selepas Dia mematikan kita, untuk menghidupkan kita. Allah berkenan untuk kita hidup kekal selepas itu. Tetapi kita tidak sama, sebab kita diberi oleh Allah SWT. Allah SWT itu tidak diberi oleh sesiapa pun untuk Dia hidup kekal. Kekal Dia adalah kekal mutlak. Kita ini kekal, tak ada beri pilihan. Allah yang bagi kita kekuatan, Allah yang beri kita Allah beri kita keistimewaan, anugerah lah kita katakan, untuk hidup kemudian nanti di akhirat selama-lamanya.
Itu adalah limpah kurnia Allah SWT nak bagi kita nikmat. Tetapi bukan kita boleh kata aku nak hidup selama-lamanya, tak tahu bila mati. Sedangkan Allah SWT itu hidup selama-lamanya, dan dia bukan sekadar hidup sahaja. Ada orang hidup dia tak bagi manfaat. Ada orang hidup dia menyusahkan orang. Allah tu hidup Al-Qayyum. Dia mentadbirkan sekalian makhluk dia. Itu dia. Hidup Allah itu bermanfaat. Hidup Allah itu ada kerja dia. Hidup Allah itu memberi manfaat. Jadi kalau kita tahu perkara tersebut, maka kita minta kepada Allah SWT. Yang Al-Hayyu Ya Qayyum. Yang dia itu sentiasa mendengar, dia itu sentiasa ada, dia sentiasa melihat. Kenapa kita minta kepada yang lain yang belum tentu mereka itu mampu untuk memberi kepada kita? Sedangkan Allah SWT itu sentiasalah hidup dan dia sentiasa mentadbirkan, menguruskan makhluk-makhluk dia. Dia berdiri sendiri, tidak memerlukan sesiapa pun sebagai alat sokongan. Dia tidak memerlukan sesiapa pun sebagai bantuan. Sebab tu kalau berkumpul pun semua orang daripada zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman, sampailah hari kiamat, mereka itu memperhambakan diri kepada Allah SWT, sembah kepada Allah SWT, dia tak sedikit pun dia menambah kekuasaan kerajaan zat Allah SWT. Kerajaan dan zat Allah SWT. Tak ada nilai pun. Cuma kita sembah Allah SWT itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Supaya kita memperolehi kebaikan di dunia dan supaya kita memperolehi kebaikan di akhirat. Sedangkan Allah SWT tidak memerlukan kita, bahkan kitalah antum fuqara. Kamulah, kalianlah yang fakir, kata Allah SWT. Lebih kurang maksudnya. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah tu maha hidup. Jadi dia adalah tempat untuk kita bergantung harap. Kalaulah berkumpullah daripada zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman, semua pakat-pakat nak tentang Allah SWT, bagi Allah dia tak memberi kesan kepada Allah SWT. Itu pilihan kalian, tetapi kalianlah sendiri akan menerima akibat dia. Itu Allah SWT, Tuhan yang sangat kuat, Tuhan yang hidup. Bila kata hidup ni mengantuk pun taklah, sebab kita dah jelas dalam surah Al-Baqarah sebelum ni ayat 255, surah itu ayatul kursi yang kita kenal sebagai ayatul kursi, di mana Allah SWT ni bila kata hidup, kan kemati itu sebahagian daripada tidur itu sebahagian daripada mati kan, adik-beradik kalau ada kematian kan. Kita tidur pun kata bismikallahumma ahya wa amut. Kita tidur dengan nama Allah, aku hidup, aku mati. Jadi Allah itu mukadimah kepada mati. Kalau kita katakan mati itu tidur itu sebagai mati pun, yang itu pun tidak ada pada Allah SWT. Maksudnya hidup dia itu adalah sentiasa menguruskan makhluk-makhluk dia. Tak ada masa pun untuk mengantuklah kita katakan. Macam iklan katakan, anda ingat saya ada masa untuk pening kepala kan? Dia tak ada masa untuk mengantuk pun. Kalau kita katakan macam tu. Jadi kita dapat lihat kehebatan Allah SWT. Jadi Allah ni zat yang dia sentiasa bersedia menguruskan semua makhluknya dan tak ada kuasa lain. Bahkan Nabi Isa AS dan juga ibu dia Maryam juga tidak dapat menguruskan alam ini. Begitu juga siapa sahaja yang mendakwa diri dia sebagai orang yang keramat ke wali Allah ke, dia mendakwa siapa saja, bahkan Nabi pun, mereka tidak ada keupayaan untuk menguruskan alam ini. Maka perhambaan kita ini hanyalah kepada Allah SWT. Dan apabila kita faham perkara ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak adalah kita rasa sekabut kalau kita ada masalah. Kita rasa macam, apalah nak bantu aku macam ni, aku dengan masalah ini dan itu. Dengan tidak ada kewangannya, dengan macam zaman kita, zaman Covid, dengan hilang pekerjaan dan sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Dan kita sebenarnya tak perlu nak risau sangat. Sebab tu Allah kata wala khaufun alaihim, orang Islam ni, orang mukmin ni, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut faman tabi'a huda, siapa yang ikut petunjuk, faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk Allah SWT ini, dia tidak ada akan rasa takut dan dia tidak akan rasa sedih. Takut apa yang telah takut atas apa yang akan mendatang dan sedih sangat apa yang telah berlaku. Sebab dia tahu dia ada Tuhan yang Hayyu Ya Qayyum. Dia itu maha hidup, maha berdiri sendiri menguruskan hamba-hamba dan menguruskan makhluk-makhluknya. Maka bagi dialah tempat kita bergantung harap. Sentiasa pintu Allah SWT itu sentiasa terbuka kepada kita untuk kita bergantung harap, meminta kepada dia. Jadi apa lagi hendak kita risaukan lagi? Kita ada Tuhan yang tak pernah, dengan izin, tak pernah tutup kedai lah kita kata. Kalau kita kata kedai tu, dia ada masa jugalah tutup tu. Kadang-kadang kita ada setengah kedai dia kata dia 24 jam juga. Tapi kadang-kadang kita masuk kedai
Dia kadang-kadang dia tak ada, dia kat store tengah buat kerja, kita terpaksa panggil dia. Dia dengar bunyi loceng pintu tu baru dia dengar. Sedangkan Allah SWT itu sentiasa bersedia untuk menjawab doa-doa hamba dia. Iaitu sebenarnya Allah SWT itu sangat berkuasa. So, kalau tak silap surah Ar-Rahman ada yang mengatakan bahawa Allah tu sibuk menjawab doa hamba-hamba dia. Wallahu a'lam. Baik, itu secara ringkas. Kita terus kepada ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi kebiasaannya apabila Allah SWT meletakkan huruf-huruf yang terputus tadi, iaitu antaranya huruf alif lam mim. Nanti kita jumpa lagi huruf-huruf yang lain insya-Allah dengan izin Allah dan rezeki. Jadi selalunya Allah akan menceritakan berkenaan dengan Quran selalunya, dan akan kita dapat lihat bahawa ayat ketiga ni pun sama. Akhirnya kita dapat lihat Allah cerita berkenaan kitab yang merujuk kepada Quran. Allah kata nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia itu yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia itu Allah. Nabi Muhammad tak tulis Quran ni sendiri. Sebab tu kita bincangkan sebelum ni dalam surah Al-Baqarah, Allah kata zalikal kitab. Zalikal kitabu la ghaiba fi. Zalikal kitabu la ghaiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu, Allah tak kata kitab ini, Allah kata kitab itu merujukkan bahawa kitab itu datang daripada Lauh Mahfuz, datang daripada Allah SWT, bukan ditulis sendiri oleh Nabi. Tidak. Sahabat-sahabat catit, ya betul. Ada zaman yang nanti sahabat-sahabat akan cetit, zaman yang nanti akan dibukukan Al-Quran itu, tetapi dia adalah berasal daripada Allah SWT. Jadi dia yang tu turunkan kitab. Siapa turunkan kitab? Allah Subhanahu Wa Taala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia turunkan kitab Al-Quran, yakni kepadamu. Turunkan kitab itu merujuk kepada Quran. Sebab tu dia ada alif lam tu, al tu menunjukkan bahawa kitab itu diketahui, iaitu Al-Quran. Terkandung kebenaran, membenarkan yang sebelumnya, yakni kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Jadi dia juga apa lagi Allah kata? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya asalnya apa sahaja kitab pun yang datang kepada Nabi itu bukanlah ditulis oleh Nabi-Nabi itu, tetapi asalnya dia dah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cumanya kemudiannya diselewengkan oleh manusia yang berniat jahat untuk menyelewengkan agama dia. Kekallah Quran ini sahaja yang tidak diselewengkan. Cuba diselewengkan, tapi tak mampu manusia selewengkan, tetapi malangnya manusia masih lagi menyelewengkan maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran itu. Quran kekal macam ni, susunan dia. Tetapi masih ada manusia yang cuba mengubah maksud yang Allah hendak sampaikan mengikut hawa nafsu dia. Jadi nak tafsir Quran tu dia kena rujuk kepada para ulama lah. Dia rujuk kepada Quran dan hadis, kemudian kepada pandangan para ulama yang mutabar. Jadi Allah kata nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia turunkan kitab kepadamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurutkan Taurat dan Injil. Jadi Allah SWT ni turunkan kepada siapa Quran ni? Asalnya Allah turunkan Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Dia sebagai panduan hidup. Dia sebagai manual kita, manual book kita ni. Kita kalau beli kereta, dia punya manual book tu. Kita kalau jalan atas jalan, kita bawa atas air, habis lingkup kereta tu, habis. Masuk banjir sikit pun dah habis dah. Sebab apa? Dia kena bawa kepada tempat yang betul. Manusia itu Allah jadikan, kamu minum air biasa, kamu kena minum air biasa. Air biasa ke air manis sikit pun yang biasa-biasalah. Tapi lebih daripada tu, kalian ambil arak, maka kalian akan merosakkan badan dan kalian merosakkan akal. Jadi kalian letak diri kalian tak betul pada tempat dia, maka kalian akan hancur. So Allah letakkan manual ni, siapa yang kamu kena sembah, makanan apa yang kamu kena ambil, bagaimana kamu hendak menguruskan keluarga, jiran dan sebagainya. Kalau kalian tak ikut panduan aku ni, maka kalian akan hancur. So ada manual book. Kereta begitu. Kita tengok macam mana pun alat-alat elektronik ni, dia ada dia punya ni. Dia ada dia punya manual dia. Kalau kita tak ikut seperti manual ni, maka dia akan mempercepatkan kerosakan barang yang kita guna itulah. Contoh komputer ni.
Kalau kita tak jaga elok-elok, kita main belasah je basuh skrin dengan apa, dengan Clorox ke apa, akhirnya rosaklah komputer kita ni. Jadi dia kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh manual book ni. Dan tentu saja kita datang ni dengan manual kita kena ikut manual yang datang yang daripada Sang Pencipta kita Allah SWT, sebab dia tahu apa yang baik untuk kita, dia tahu apa yang buruk kita. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kelemahan kita, maka kita kena ikut apa yang datangnya daripada Allah SWT yang telah Allah tetapkan dengan buku manual ini, iaitu Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi apabila Allah turunkan Al-Quran ini, maksudnya kita kena pelajari. Kita ni hamba Allah SWT. Kita kena tahu bagaimana untuk menjadi seorang hamba. Bukan kita nak jadi bos kat dunia ni, bukan kita nak jadi Tuhan. Bukan kita nak jadi orang yang bermahajarilila. Kita hendak tindas orang ni, tindas orang sana, nak tunjuk kita pandai dan sebagainya. Kita kelahi dengan semua orang. Sedangkan Allah suruh kita jalan di muka bumi ini untuk menjadi seorang hamba. Jadi kita kena tahu siapa tempat kita ini. Dan apabila Allah turunkan Al-Quran ni bukan sekadar kita baca-baca, dia lagu-lagukan, kita betulkan makhraj huruf dan tajwidnya. Sahaja itu bukan sahaja tujuannya, tetapi tujuan utama yang untuk kita belajar, kita amal dan kita sampaikan. Baik. Itu antaranya yang kita boleh tadabbur daripada ayat-ayat ini. Jadi Allah menggunakan perkataan di sini, Allah menggunakan perkataan kalimah nazzala. Allah gunakan nazzala, maksud dari segi bahasa lah menurunkan sedikit demi sedikit. Sebab apa Allah gunakan begitu nazzala ini, Allah turunkan sedikit demi sedikit? Sebab kerana Al-Quran itu diturunkan mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Ada juga di tempat lain Allah guna juga kalimah anzala yang boleh diterjemahkan sebagai menurunkan, tetapi maksud dia turun sekaligus. Ini antara mukjizat yang kita boleh lihat dalam Al-Quran. Bila Allah cerita tentang Quran, Allah gunakan perkataan nazzala seperti mana kita katakan tadi, sebab dia turun sedikit demi sedikit. Tapi apabila Allah turunkan, Allah cerita tentang, Allah bicara berkenaan kitab-kitab lain, Allah gunakan lafaz anzala. Kerana apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Sebab kitab-kitab itu semua tu diturunkan sekaligus. Jadi kitab Taurat ni turun terus dalam bentuk kitab, dan kitab Injil juga dikatakan terus dimasukkan ke dalam dada Nabi Isa AS. Wallahu a'lam, itu antara pandangan sahaja. Hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui dia. Apa pun yang penting kita nak ambil daripada ayat ni, kita kena faham betul-betul bahawa Quran itu adalah kitab yang benar dan dia diturun untuk memberitahu kebenaran. Jadi apabila kebenaran itu datang daripada Allah SWT bertentangan dengan apa yang kita mahu, apa yang nenek moyang kita tahu, kita kena sudi untuk berubah. Itu adalah ujian kepada kita. Kalau kita masih lagi kata tak apalah, yang ni pun boleh juga. Kita kata tak boleh rigid sangat, tak boleh ikut sangat. Kalau kita tak ikut Quran, ikut siapa lagi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apa yang datang daripada Al-Quran itu tentu sajalah yang terbaik. Apa saja yang dicadangkan oleh Allah SWT itu tentulah yang terbaik. Kita kalau mak kita yang cadangkan, ada orang lain yang cadangkan, biasanya kita akan ikut apa yang mak kita katalah. Sebab apa, dia yang lahirkan kita, dia yang susukan kita, dia yang jaga kita, dia yang buat macam-macam untuk kita. Apatah lagi Allah SWT yang memang dia inilah cipta kita. Jagaan ibu juga, kita kasih sayang ibu itu juga ada hasil daripada limpah kurnia Allah SWT kepada ibu kita. Kalaulah ibu itu sangat menyayangi anak dia, ketahuilah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah itu lebih menyayangi kita, lebih daripada mak ayah kita sayang kat kita. Yang itu sebenarnya kita kena pegang betul-betul. Jadi Allah turunkan antara rahmat Allah SWT, Allah turunkan kitab ini supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak diazab oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi Allah teruskan lagi dalam ayat yang sama ini, Allah kata musaddiqal lima baina yadayhi. Dia mengesahkan, yakni dia approve lah kitab-kitab suci yang sebelum ini. Maksudnya kita terima bahawa adanya Taurat, adanya Injil, adanya Zabur, dan bahkan kalau wallahu a'lam mungkin ada kitab-kitab yang lain yang datang daripada Allah SWT. Cumanya kita katakan dia telah diseleweng. Kebanyakannya telah diseleweng. Taurat, Injil telah diseleweng. Jadi dia bukan yang original. Kalau ada pun yang original, masih lagi kita ikut yang syariat yang terbaru ini, sebab dia telah menyempurnakan apa tu syariat yang terdahulu. Ibarat kalau ada batu bata lah, dia ada lopong kat situ, Quran tu ibarat batu itu, tempat kosong tu diletak dengan batu bata untuk melengkapkan batu bata yang ada tu. Kalau kita tengok ada lopong kat situ kosong, ambil satu batu bata ni letak kat dalam,
menunjukkan seolah-olah lengkaplah ajaran yang Allah turunkan kepada manusia ini. Apa pun, tapi daripada asasnya, tauhid dia, akidah yang dibawa oleh para Nabi, termasuk Nabi Adam AS, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW ni, akidah dia, tauhid dia tetaplah sama, itu mentauhidkan Allah SWT. Ada dalam Al-Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Zabur, ada dalam kitab-kitab Allah SWT. Kemudian Allah sebut lagi, wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia juga turunkan Taurat dan dia turunkan Injil. Kenapa Allah SWT sebut dengan jelas Taurat dan Injil ni? Sebab nak bagi isyarat kepada kita, antaranya lah supaya orang Nasrani ini, supaya orang Yahudi ini, mereka terimalah Taurat dan Injil ni. Terimalah. Jadi Allah berkata wa anzalat Taurat wal Injil. Disebut kitab Taurat dan Injil, dia nak, Allah SWT nak bagi tahu bahawa kepada kita juga sebenarnya orang Nasrani dia terima. Dia terima Taurat, dia terima Injil. Orang Yahudi ni dia terima Injil tapi dia tak terima kalam Allah SWT. Maka mereka sebenarnya menyelewengkan pun, Injil pun bukanlah mereka terima seterusnya. Jadi Allah nak bagi tahu, kena terimalah. Kena terima Taurat, kena terima Injil, dan juga kena terima, dan tentu saja kena terima Al-Quran. Apabila datang Al-Quran itu, maka kena ikut yang paling latest lah. Yang paling terbaru lah kita kata. Kita pun kalau kita belajar ilmu, misal ilmu komputer lah misal kan. Tentu kita akan belajar yang paling latest. Kita tak boleh ikut yang lama-lama versi. Kita ketinggalan lah. Jadi Al-Quran ini, kalau kita nak banding, tak boleh nak banding, tapi kita nak banding begitulah. Kitab-kitab yang lama tu Allah kata sudah, yang tu betul, tapi dari segi syariat dia telah berbeza mengikut kesesuaian zaman, maka Allah jadikan Quran ni sebagai sesuai sepanjang zaman. Maka siapa saja orang tu, dia kena ikut. Bahkan mereka ini, setelah mereka belajar Taurat, mereka belajar Injil, kalau mereka kita belajar pula Al-Quran, mereka ikut pula Islam, maka mereka akan dapat dua pahala. Pahala mereka mengikut Nabi mereka sebelum ini, kemudian pahala mereka mengikut Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaan yang insya-Allah kita akan, bila berjumpa ayat ini, kita akan bincangkan lagi dengan lebih lanjut. Wallahu a'lam. Kemudian Allah lanjutkan lagi ayat 4 secara ringkas. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Jadi Allah SWT sambung terus ayat ini. Allah kata min qablu. Ini sambungan daripada ayat sebelum ini. Allah kata Taurat dan Injil dia turun bila, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Dia turun sebelumnya. Jadi sebelumnya sebelum dah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, Allah turunkan Alkitab Quran kepada Muhammad yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Jadi Allah SWT tegaskan kepada kita, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT ini adalah sumber hidayah kepada manusia yang kesemuanya datangnya daripada Allah SWT. Jadi kita dapat ingat yang Allah maksudkan sini adalah Taurat dan Injil yang asli. Yang bukan yang sekarang ni, bukan yang telah diseleweng. Jadi Allah SWT katakan bahawa apa saja yang Allah turunkan ini juga sebagai peringatan kepada orang yang mengaku mereka ini adalah ahli kitab. Mereka mengaku bahawa mereka mengikut Musa AS, Isa AS, mereka kena terima Muhammad SAW. Sebab Muhammad SAW ni seperti mana dijelaskan sebelum ini dalam surah Al-Baqarah, maka kita kena terima semua Nabi. Nabi Muhammad SAW ni samalah seperti Musa AS dan juga Isa AS, iaitu mereka ini membawa risalah daripada Allah SWT. Dan itu yang sebenarnya kita kena belajar. Dan orang-orang yang lain yang mengaku diri mereka mengikut Musa AS, mereka kena sudi untuk terima bahawa mereka kena terima kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW juga adalah Nabi, Rasul seperti mana Nabi-Nabi yang mereka ikut sebelum ini. Sebab itu Islam terima semua Nabi. Kita beriman kepada semua Nabi. Kita tidak membezakan satu pun Nabi-Nabi itu bahawa mereka ini adalah benar-benar para penyampai risalah yang jujur, yang amanah, yang telah menjalankan perintah Allah SWT untuk menyampaikan hidayah. Menyampaikan hidayah itu hanya Allah yang boleh beri. Tapi mereka menyampaikan risalah yang mengandungi hidayah. Kemudian Allah kata lagi wa anzala furqan, dan dia juga turunkan Furqan.
Jadi Furqan tak apa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Furqan tu secara ringkas daripada segi bahasa dia maksudnya pembeza. Pembeza. Jadi dalam ayat ni maksudnya dia ada banyaklah yang boleh kita jelaskan berkenaan Furqan ini. Antara yang mengatakan bahawa Al-Furqan ialah kitab yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Ada juga mengatakan bahawa Al-Furqan itu adalah Quran itu sendiri, yang di mana dia mengandungi apa? Dia mengandungi satu pembeza yang membenarkan, yang membezakan antara yang benar dan salah. Ada juga yang mengatakan bahawa dia adalah mujizat. Mujizat yang membezakan antara manusia biasa dan para nabi sebagai bukti-bukti kenabian. Itu antaranya yang kita katakan berkenaan Furqan ini. Jadi hanya Allah SWT sahaja yang mengetahuinya, tapi ini adalah pada pandangan-pandangannya dan kita boleh terima kedua-dua pandangan. Itu Furqan bermaksud membezakan mana yang benar, yang hak dan batil, dan Furqan juga dikatakan adalah mujizat para nabi itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan kita teruskan, Allah SWT melanjutkan, Allah kata apa tadi? Ayat yang keempat, di mana Allah kata min qablu hudal linnasi wa anzala furqan. Dan daripada sebelumnya menjadi petunjuk bagi manusia dan dia turunkan Al-Furqan. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang sama, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, dia tutup diri, dia kambus hati dia setelah dia mendengar kebenaran, walau dia tahu kebenaran itu, maka bagi mereka lahum azabun syadid. Bagi mereka azab seksa yang amat berat. Allah tak hukum manusia itu begitu sahaja. Allah kata Allah tak akan hukum mana-mana kaum selagi mana Allah tak datangkan Rasul. Tetapi apabila Allah telah datangkan Rasul, Rasul itu telah sampaikan kepada mereka, mereka masih lagi ketegak lagi dalam bahasa kita, masih lagi degil lagi, masih lagi menutup pintu kebenaran sedangkan mereka mengakui perkara tersebut kerana sombong dan sebagainya. Mereka ingkar terhadap ayat Allah. Mereka ingkar, mereka lihat tanda-tanda keesaan Allah tu di alam sekeliling dia lihat. Dalam kitab suci dia nampak, dalam fitrah yang ada dalam diri setiap manusia ni, dia ada fitrah dia. Sebenarnya kalau mereka buka pintu hati mereka benar-benar untuk lihat kekuasaan Allah, mereka boleh faham. Tetapi mereka masih lagi menipu diri mereka sendiri, maka mereka ini sangatlah terbuka kepada siksaan Allah yang sangat berat. Kita tak boleh senang-senang nak label orang tu kafir harbi ke apa semua yang boleh diperangi, sedangkan kita belum buat kerja kita betul-betul. Tetapi Allah SWT ini, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kenapa Allah boleh, Nabi dia boleh perangi orang-orang kafir? Ada dalam surah Al-Baqarah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah wa lahum azabun azim. Jadi Allah SWT kata Allah telah tutup pintu hati mereka ini kepada siapa? Kepada orang yang memang Allah tak tahu pun dia tak akan beriman. Nabi dia boleh buat macam tu. Nabi boleh perangi orang-orang ni sebab apa? Nabi telah diberitahu oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril bahawa mereka ni tidak akan beriman. Sebab Nabi dapat wahyu. Jadi Allah SWT nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, jangan buang masa kepada ni. Jangan buang masa kepada orang-orang ini. Sebab Nabi kadang-kadang dia rasa macam dia tak buat sehabis baik. Dan Nabi itu manusia, dia boleh sakit, dia boleh susah hati dan sebagainya. Jadi Allah tak nak dia susah. Jadi Allah bagi tahu yang ini aku dah tutup dah pintu hati dia, sebab dia sendiri nak tutup pintu hati dia, maka yang ini tak payah nak ambil buang masa sangat. So Allah nak save masa untuk Nabi ni supaya Nabi pergi sebarkan agama ini kepada orang yang berpotensi. Tetapi kita masalahnya kita tidak ada wahyu. Kita tak boleh kata orang ni, kita tak tahu kesudahan manusia. Kita tak boleh kata dia ni confirm neraka, tak boleh, kita tak tahu. Jadi kita sampai mati, sama ada dia atau kita mati, tetap kita kena jalankan. Jalankan dakwah kita ni. Walaupun siapa jahat mana pun manusia tu, tugas kita adalah untuk menyampaikan dakwah. Itu kata da'i. Kita tak boleh nak nilai, kata ni kafir habis, kita tak boleh nak nilai. Sebab apa? Kita tidak ada wahyu untuk memberitahu kita apakah kesudahan si fulan dan apa, bahkan kita sendiri tidak tahu apa kesudahan kita. Kita cuma harapkan kepada Allah SWT, rahmat Allah, kita mati dalam husnul khatimah. Itu sahaja yang kita boleh buat. Tetapi Allah dia tahu. Sebab tu Allah boleh cakap. Allah kata, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, bagi mereka azab yang amat berat.
Siapa mereka ni? Orang yang telah diberi dakwah, orang yang telah dibimbing. Pagi, petang, siang, malam Nabi Nuh AS dia sebarkan Islam. Dan surah An-Nuh ada cerita. Aku pergi dalam sebarkan Islam di kalangan halayak ramai. Pula kemudian secara senyap-senyap, mungkin ketuk pintu seorang-seorang bagi tahu perlahan-lahan sebagainya. Zaman kita mesej WhatsApp kita PM DM senyap-senyap kepada dia bagi tahu. Barulah akhirnya bila Nabi Nuh rasa dah tak boleh ni, takut nanti dia orang sesatkan pula orang-orang yang beriman, barulah Nabi Nuh minta supaya Allah bagi keputusan kepada kaum-kaum ini. Sebab Nabi Nuh minta, sebab Nabi Nuh tahu. Allah tahu. Jika Allah tahu, maka Allah datangkan azab kepada mereka ni, sebab mereka ni takut nanti akan menghasut orang-orang lain yang cebisan-cebisan orang beriman. Jadi Allah janjikan kepada orang yang telah diberi dakwah, orang yang telah diberi peringatan, mereka tak mau lagi beriman sedangkan mereka tahu kebenaran tersebut, mereka ada akses untuk maklumat tersebut, mereka ada orang-orang cerdik, orang pandai, tetapi mereka menolak, maka Allah janjikan kepada mereka azab yang pedih di neraka kelak. Itu hanya boleh dilaksanakan oleh Allah SWT. Kita sebagai manusia, seperti mana saya katakan tadi, sama ada kita atau dia mati dulu, kita tetap kena jalankan. Sampailah Allah bagi keputusan sama ada kita atau dia mati dulu. Barulah kita selesai tu tugas kita. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan ingatlah, kata Allah SWT, dan Allah itu, dalam bracket ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab yang seksa. Jadi bila kita lihat pada kalimah dzuntiqam ni sangat mengerikan. Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, benar. Tetapi kalau kalian tak mau ikut cakap dia, Allah ni dzuntiqam. Dzuntiqam, yang mempunyai pembalasan dendam. Maksud dia Allah boleh hukum mana-mana manusia ni dengan beri azab kepada manusia ni bila-bila masa sahaja yang dia kehendaki. Awas. Dan Allah tu ada kuasa terhadap itu, dan Allah boleh buat bila-bila masa. Allah kata dzuntiqam. Dia nak saja kun fayakun, maka dia jadi. Jantung kita ni Allah berhentikan saja, habis. Allah boleh keluarkan macam-macam benda pelik. Allah boleh semburkan darah daripada hidung kita pun. Kalau kita nak pergi fikirkan perkara yang mengerikan, Allah boleh buat. Allah boleh putuskan urat dan jantung kita jika Allah nak. Kerajaan Allah tu luas. Semua tu tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah itu adalah kerajaan, dan termasuk kerajaan itu adalah badan kita, tubuh kita adalah kerajaan. Ada uratnya, ada darahnya sebagainya, dipam oksigen, jantung kita mempam oksigen darah dan sebagainya. Semua itu ada kita ada buah pinggang sebenarnya menjalankan kerja dan sebagainya. Semua itu adalah bawah genggaman Allah SWT. Di tangan Allah SWT. Jadi Allah SWT itu sangat hebat. Sepatutnya kita rasa gerun. Sepatutnya kita rasa kita kena muhasabah diri, terutama dalam bulan Ramadan ini, supaya kita kata bahawa ya Allah, aku nak bertaubat, ya Allah. Ajarkan kepada aku bagaimana untuk bersyukur. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang bertaubat. Hanya selepas kita wuduk, kita baca supaya kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Itu. Nabi dah ajar kita supaya sentiasa kita ini bertaubat kepada Allah SWT, menjauhkan diri kita daripada maksiat-maksiat. Yang sudah tu sudah, tapi jangan teruskan sebab azab Allah SWT ini sangat berat. Dan Allah tu berdendam dengan manusia yang telah diberi rahmat, masih lagi degil Allah berdendam kepada manusia sebab kita telah diberi akal, maka awas Allah boleh balas. Sebab tu bahaskan orang Melayu kata apa, takkanlah diberi bunga kita balas dengan tuba pula. Allah dah bagi kita macam-macam rahmat, tiba-tiba kita balas Allah dengan racun. Jadi Allah SWT kata Allah lagilah dzuntiqam. Allah tu kuat, aziz, tak perlukan kamu semua. Aku suruh kau sembah bukan sebab aku perlukan sangat, tapi aku suruh kau sembah supaya kau dapat nikmat. Kalau kau tak buat, aku dah bagi kau akal untuk berfikir, kau tak nak ikut lagi, awas, aku boleh balas. Aku boleh azab kalian di bila-bila masa aku mahu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah lindung kita, semoga Allah kekal kepada kita ni dengan apa sifat asal dia itu apa? Iaitu rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan dia. Mudah-mudahan Allah tak murka kepada kita. Mudah-mudahan Allah sudi melimpahkan kurnia kepada kita, merahmati kita, mengampuni kita atas dosa-dosa kita, atas kelemahan kita, dengan syarat kita tidak ingkar kepada Allah SWT. Walaupun kita ni Islam, tapi kita tiba-tiba ragu-ragu dengan apa yang Allah cakap, boleh membawakan kita kepada perangai orang kafir itu, boleh membawa kita pada kefasikan itu sendiri. Berterusan melakukan dosa-dosa,
Seolah-olah kita ini ingkar kepada apa yang Allah SWT telah tetapkan dalam kitab dia. Kemudian dilanjutkan ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tu tak ada satu pun tersembunyi baginya sesuatu pun di bumi wala fis sama', dan juga tidak ada satu pun tersembunyi bagi dia di langit. Tu kekuasaan Allah itu. Kerajaan Allah SWT ini disempurnakan dalam ayat yang kelima ni. Allah nak bagi tahu dalil bahawa Allah ni satu pun tak tersembunyi kepada dia. Apa saja yang ada bumi, apa saja ada langit ini, semuanya di bawah pengetahuan dia. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Allah SWT, dia saja yang tahu apa yang sembunyi. Dia saja. Bahkan orang yang kita katakan, kita bincangkan berkenaan Ali Imran ni, ada akan bercerita berkenaan Nabi Isa AS. Orang Nasrani angkat Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri. Dan kita katakan Allah SWT datangkan ini, Allah nak bagi tahu bahawa Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa yang diberi kenabian. Banyak benda yang mereka tak tahu, Nabi Isa tak tahu, Maryam itu sendiri tak tahu. Dan mereka bukanlah Tuhan yang layak disembah. Apa sahaja yang ada yang Nabi Isa tahu itu berkenaan ghaib adalah diberitahu oleh Allah SWT. Keajaiban yang berlaku kepada dia, kepada baginda AS itu Nabi Isa ini, Nabi Isa AS ini adalah atas kekuasaan Allah SWT yang mengizinkan dia lahir tanpa ada perantaraan seorang ayah. Itu semua adalah kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Kemudian Allah kata, fil ardi wala fis sama'. Yang ada di bumi dan ada langit. Apa yang tersembunyi yang di bumi, apa yang tersembunyi di langit, semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT. Kalau ada manusia yang pergi ke angkasa lepas dan sebagainya, yang dikatakan Wallahu a'lam telah sampai ke bulan sebagainya, itu hanyalah dengan izin Allah SWT. Sangat sikit yang kita tahu. Tetapi apa yang kita tahu itu adalah izin Allah. Allah sudi untuk berkongsi sedikit apa yang Allah tahu. Supaya kita sedar bahawa segala ilmu yang datang daripada Allah SWT ini adalah ilmu yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat ayat ini sebenarnya membantah apa yang grup-grup orang-orang daripada Najran yang datang, orang Nasrani dari Najran yang datang, dia nak buktikan bahawa Isa AS ini Tuhan, maka Allah buktikan bahawa mereka itu bukan Tuhan sebab mereka tak tahu apa benda ghaib, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. So siapa yang layak dijadikan Tuhan? Yang zat yang layak dijadikan Tuhan bukan manusia, bukan Isa AS, bukan siapa pun, tetapi yang layak dijadikan Allah itu hanyalah Allah. Jadikan Tuhan itu, jadikan sembahan itu hanyalah Allah SWT. Sebab kekuasaan dia mutlak. Dia kuat, dia aziz, dia qawi, dia perkasa, dia kuat. Dia memiliki segala-galanya, dia ada pengetahuan yang mutlak. Dia tak letih nak uruskan makhluk dia, uruskan alam ini. Maka dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Itu ciri-ciri seorang Tuhan dengan izin perkataan itu. Baik. Kita teruskan ayat yang ke-6. Kemudian Allah bagi tahu lagi. Ini menarik tuan-tuan. Sangat detail Allah terangkan dalam surah Ali Imran ni, awal-awal ni. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah yang telah menciptakan kamu dalam rahim-rahim kaifa yasha, seperti mana yang dia ketahui. Orang kata kita boleh scan, kita boleh tahu semua. Kita sekadar tahu begitu-begitu je. Tapi kita tak boleh nak ambil kita tak boleh nak campur tangan apa yang ada dalam rahim tu. Paling boleh membuat ada orang digugurkan ke apa kalau dia tak nak baby tu dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh nak ubah anak macam ni, anak nak macam ni. Aku nak rupa macam ni. Rasa nak rupa macam anak Korea, tengok gambar orang Korea, mudah-mudahan jadi macam ni. Sangat kita minta ke Allah SWT, kalau Allah bagi, Allah bagilah. Kalau katalah macam tu. Tapi kita tak boleh nak macam ni, tak boleh. Kita tak boleh nak, ada kadang-kadang ada yang ditakdirkan Allah tidak sempurna. Keluar-keluar tidak sempurna, cacat dan sebagainya. Nampak sempurna tapi akal pula tak sempurna. Dah sempurna semua, akal semua, akhlak pula tak sempurna. Tengok besar jadi orang jahat semua. Na'udzubillah. Jadi semua itu Allah yang cipta. Wallazi yusawwirukum, Allah ciptakan kamu, Allah bentuk kamu ni. Kalau kita kata yusawwir ni macam Allah ukirlah, kita kata macam tu. Allah sendiri yang jadikan kita. Yang bentuk kita tu. Allah dalam rahim manusia seperti mana yang dia nak. Dari situ pun kita dah tahu kita tak terkuasa pun nak pilih sebenarnya. Bolehkah kita pilih, tuan aku nak duduk dekat
ya Allah, ya Tuhan, aku tak nak duduk kat keluarga ni, aku tak suka ni, aku nak duduk keluarga lain. Tak boleh. Tahu-tahu ni lah mak ayah kita reda lah. Ni lah adik-beradik kita reda lah. Tak boleh nak pilih. Kan kita tak boleh pilih, aku nak hidung mancung sikit lah. Aku nak tinggal tajam sikit. Alah, kenapa dahi tak licin? Kan? Seolah-olah macam tu lah. Jadi kita tak boleh nak pilih. Dari situ pun kita tahu kita ni hamba. Situ saja. Kenapa kita nak lawan Allah SWT? Sedangkan bab itu pun, bab macam mana nak cipta diri kita ni pun, kita tak ada kemampuan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi kita dapat lihat Nabi Isa AS itu sendiri pun, dia itu duduk dalam rahim ibu dia. Siapa yang bentuk? Allah SWT bentuk. Bermaksud dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Dia lah hamba seperti mana hamba-hamba lain, tetap kena duduk dalam rahim ibu juga. Yang tak duduk dalam rahim ibu, Adam AS. Jadi kalau nak jadikan Tuhan, Adam AS jadi lagi layak. Sebab dia dibuat oleh Allah SWT sendiri. Tak ada apa-apa perantaraan. Dijadikan daripada tanah dia. Tapi tak ada perantaraan ibu dan ayah. Tak duduk dalam rahim pun. Jadi kali itu Allah akan datangkan logik tu. Kalau tak silap mungkin sudah atau akan datang nanti. Tak apa-apa nak ingat. Tapi yang penting, Allah ada datangkan perumpamaan itu. Seolah-olah kalau kamu jadikan Isa, perumpamaan Nabi Isa AS ini adalah seperti mana kejadian Nabi Adam AS. Nabi Adam AS itu dijadikan dengan kun fayakunnya. Tidak ada apa-apa perantaraan. Tidak ada apa-apa perantaraan. Walaupun Nabi Isa juga kun fayakun juga, tetapi ada perantaraan lain. Semua tak Allah jadikan. Allah jadikan Nabi Isa dia juga dengan kun fayakun. Allah jadikan dengan kehendak dia. Allah jadikan Nabi Adam dengan kehendak dia. Tetapi cara perantaraan itu berbeza. Sesuai dengan apa yang Allah nak. Asbab itu sendiri Allah yang cipta. Itu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan melainkan dia. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah lah yang menentukan bagaimana rupa para siapa saja. Bukan Nabi Isa, bukan Maryam. Allah nak bezakan Nabi Isa dengan Maryam ni, mereka bukan Tuhan, mereka bukan anak Tuhan. Allah nak tunjukkan kepada orang Nasrani yang datang dari Najran ni khususnya, bahawa ini bukti bahawa Nabi Isa itu sendiri adalah diciptakan oleh Allah. Bahkan kita umat Nabi Muhammad SAW ni, zaman kita ni, kita kata Allah yang tentukan rupa kita. Tinggi, rendah, semua. Jadi kita jangan kita nak teringin nak jadi orang lain, kita pergi buat apa plastik surgery dan sebagainya, tak payah. Kita tak suka rupa kita, kita marah Allah jadi kita macam ni, kenapa aku macam ni lah? Kenapa aku tak cukup tinggi dan sebagainya. Sebab apa? Allah telah cipta kita macam tu. Tapi bukan maksudnya boleh kita badan kita yang masih boleh dikontrol, berat badan kita masih boleh kontrol, itu kita boleh usahakan lah. Tetapi dari segi bentuk rupa dan macam ni. Telinga macam ni. Hidung macam ni. Kalau hidung kemek lah. Kalau hidung kembang lah. Itu semua datang daripada Allah SWT. Semua itu adalah kurniaan Allah SWT. Untuk uji kita sama ada kita syukur ataupun kita kufur kepada Allah SWT. Semua ini terjadi kerana apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Sebab dia tu maha kuasa. Bahkan bukan sahaja dia berkuasa. Bila dia kekuasaan Allah SWT itu sejak apa? Sejak manusia itu dalam janin lagi Allah SWT dah boleh melakukan apa saja. Maka sebelum tu lagi Allah tentukan kita berada dalam rahim mana pun Allah dah tentukan. So Allah kata la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tu dialah, tidak ada ilah melainkan dia, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu maha kuasa, dia tu maha bijaksana. Bila kata kalimah al-aziz, dia maksudnya dia perkasa, dia mampu buat apa saja, nak seksa ke, nak azab ke, nak ampun ke, semua dia boleh buat. Tidak ada siapa yang mampu halang. Dia nak bagi kekuasaan kerajaan kepada siapa pun, tiada siapa yang dia nak yang boleh halang. Dan kalimah al-hakim pula maksudnya Allah maha bijaksana. Dia dalam memberi hukum. Kadang-kadang dia tangguhkan hukum, kadang-kadang dia cepatkan hukum, kadang-kadang dia cepatkan azab, kadang-kadang dia tangguhkan azab. Semua itu di bawah kekuasaan Allah. Ada orang Allah lambatkan azab sebab Allah nak bagi dia peluang bertaubat. Ada orang Allah lambatkan azab sebab Allah sengaja nak biar dia buat maksiat lagi banyak supaya tak ada alasan lagi dia untuk dia nak bagi alasan ke Allah ke akhirat nanti. Allah bagi dia buat macam-macam, nanti dia tak boleh nak berhujah ke Allah SWT. Sebab apa? Dia sendiri yang nak menentang Allah. So tak sama. Semua itu bawah kehendak Allah SWT. Dan Allah itu buat bukan saja-saja macam tu saja. Kalau dalam bahasa kita minta maaf, main belasah je tak. Allah bukan buat benda ni dengan main-main.
Allah buat itu dengan teliti. Setiap apa yang Allah lakukan, Allah ni Al-Latif, sangat halus. Kita tak faham sekarang. Kita tak faham, tapi Allah tentukan setiap apa yang Allah buat itu ada ketentuan dia, ada reason dia, sebab Allah tahu apa yang akan datang. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang akan datang. Itu semua. Jadi kita tak boleh persoalkan kenapa Allah buat macam ni, sebab Allah tahu apa sebab Allah bagi. Badan kamu macam ni, muka macam ni, Allah bagi. Maka kita kena bersyukur atas apa saja yang Allah kurniakan kepada kita. Rupa paras kita, mungkin ada yang awal, ada orang ada kehilangan, tak boleh melihat dan sebagainya. Ataupun ada yang lumpuh sejak kecil dan sebagainya, maka itu semua adalah izin. Semua itulah ketentuan Allah SWT. Kita kena bersyukur atas apa yang ada. Lihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Itu sebenarnya yang patut kita lakukan. Ayat ini mengajar kita supaya apa? Sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah yang dia menciptakan kamu dalam rahim-rahim sebagaimana yang dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dia tak ada Tuhan melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. So setiap apa yang Allah lakukan, Allah bentuk kita ni semua adalah dengan kebijaksanaan dia. Wallahu a'lam. Ayat ke-7 kita teruskan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat. Jadi Allah kata, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Ini ayat ni sangat penting tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Mana ayat muhkamat? Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Dapat difahami dengan mudah. Kemudian ada lagi apa? Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, itu muhkamat. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Mana mutasyabihat? Apa itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang mengandungi beberapa pengertian, sukar difahami atau hanya Allah yang mengetahui. Itu dia antaranya sifat-sifat Allah dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita faham, bahawa dua ayat dalam Al-Quran ni ada dua jenis. Ayat ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi di sini kita dapat lihat samalah seperti Allah datangkan ayat alif lam mim kita katakan tadi, kita tak tahu maksud dia. Dia juga boleh kita kata masuk daripada ayat-ayat yang kita tak fahami. Ayat mutasyabihat. Ada orang sibuk sangat nak tahu apa maksud alif lam mim dan letak maksud-maksud yang pelik-pelik sehingga kan lari daripada apa yang Allah nak. Sedangkan Allah kata orang yang ayat Al-Quran dia ada dua. Dia ada muhkamat dan terang menerang yang boleh kita ikut, ada mutasyabihat. Kita beriman dengan seperti mana yang dibawa. Tapi jangan kita bazirkan masa yang banyak untuk belajar atas apa yang kita tidak tahu. Itu Allah nak ajar. Ikut apa yang dah jelas. Manusia ni dia suka benda-benda yang pelik, dia suka benda-benda yang tak pasti. Sedangkan Allah bagi benda yang pasti. Sebab Allah ajar kat kita, fa ammal ladzi tu alif lam mim, tadi kita tak tahu, Allah nak ajar didik kita. Kau tak tahu, aku tahu. Kau ikut saja, dengar saja apa yang kau tahu. Allah ya'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu apa yang kau tak tahu. Itu dalam kita belajar dan kisah malaikat. Di mana malaikat persoalkan, malaikat tanya hikmah, kenapa Allah nak jadikan khalifah di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan sebagainya. Biar Allah kata, Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. So kita beriman dengan ayat Allah ni, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, tetapi kita beriman dengan kedua-duanya, tapi kita ikut mana yang terang benderang ni. Kita tak persoalkan mana yang kita tak tahu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min khubtira'al fitnati wa ibtira'a ta'wilih. Jadi Allah kata adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung ke arah kesesatan, Allah jelaskan dengan sebenar-benarnya. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Sedangkan Allah kata, wa bati'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa yang mengetahui penafsirannya, takwilnya kecuali Allah. Itu dia. Kadang-kadang kita bazirkan masa yang cukup banyak untuk pergi kepada apa yang kita tak tahu. Bahkan dalam kehidupan kita, ada orang mendakwa benda gaib, ada orang mendakwa dia tahu benda yang dalam diri kita, dia boleh kata ada jin dan sebagainya. Dia sebut benda-benda yang gaib yang belum tentu benar. So, sifat manusia kita mudah ikut. Orang kata boleh laikan puyu, boleh jaga rumah, kita mudah ikut. Tapi bila Nabi kata baca Al-Baqarah, di rumah kamu tidak akan dimasukkan syaitan, kita jarang-jarang nak ikut. Jarang-jarang kita nak percaya. Minta ke Allah,
kita kata kena minta kat orang lain, kita punya signal tak sampai dan sebagainya. Macam-macam alasan apabila dia datang daripada sang pencipta itu sendiri. Sedangkan Allah kata orang beriman dia ikut yang jelas. Orang yang sesat tu, orang yang cenderung kepada kesesatan itu, dia akan suka pada benda-benda yang sama-sama ni. Sebab benda yang sama-sama ni dia akan nampak hebat, tuan-tuan. Dia seorang je tahu. Sebab dia reka, dia seorang je tak tahu. So dia akan nampak lebih daripada orang lain. So Allah kata, tak ada siapa sebenarnya yang tahu berkenaan mutasyabihat ni kerana melainkan Allah SWT. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kata Allah SWT lagi dalam ayat ini, Allah kata, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya. Yang ini Al-Quran ni, semuanya dari sisi Tuhan kami. Yang ini apa saja mutasyabihat ke, muhkamat ke, kita kata kami beriman semuanya. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah SWT kata apa? Tak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang-orang yang berakal. Melainkan orang-orang yang berfikiran. Itu apa sebenarnya. Jadi Allah datangkan kepada kita bahawa dalam Quran ni Allah dah bagi tahu awal-awal bahawa ada dua jenis ayat dalam Al-Quran, iaitu ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Iaitu ada satu ayat yang jelas dan ada ayat-ayat yang tak jelas. Jadi apabila ada perkara-perkara ini, jangan ambil masa yang banyak untuk menakwilkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ayat yang jelas macam apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ayat-ayat yang bersifat hukum hakam misalnya. Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita bernikah misalnya. Ada syarat-syaratnya, tak boleh berzina. Kalau nak halalkan hubungan suami isteri, kena ada perkahwinan dan sebagainya. Kalau nak ada zuriat, kena ada perkahwinan, kena ada pernikahan. Itu semua yang jelas. Tetapi jadi kita ikut yang tu. Dan kita kata, oh ini adalah kulit, yang ini adalah isi dan sebagainya. Kita dapat daripada mimpi, kita ikut mimpi, kita buat apa? Sedangkan Allah telah ceritakan berkenaan undang-undang syariat ni jelas sekali. Sedangkan ada kelompok lain, ada orang dia tak nak ikut yang ni, dia ikut yang mutasyabih. Dia ikut yang apa yang tak jelas. Dia ragu-ragu. Bila Allah cerita pasal tangan Allah di atas tangan mereka misalnya. Bila Allah kata berkenaan Allah atas arash, benda tu jadi perbalahan yang besar. Sedangkan semua sepakat bahawa laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT. Lebih mudah ialah kita terima saja apa yang Allah SWT kata tanpa mentakwilkan. Kita kata hanya Allah SWT yang tahu kebenarannya. Jadi orang yang cenderung kepada kesesatan, Allah kata dia akan memanjang-manjangkan perkara ini sampailah akhirnya kafir mengkafirkan di antara umat Islam yang sendiri. Zaman kita benda tu berlaku. Sedangkan Allah dah ajar kepada kita, mudah saja ayat Quran ni ikut sahaja, semua tu datang daripada Allah SWT. Mana yang kamu tidak tahu itu menunjukkan bahawa kamu ni adalah makhluk Allah, tak mampu nak tahu benda yang gaib. Kan mudah. Sebab tu nanti pelajaran dan kita akan lihat lagi dalam surah Yusuf misalnya. Orang sibuk nak tahu Nabi Yusuf kahwin ke tidak dengan ni. Macam mana muka Luqman, ada orang kata macam orang gelap lah, hamba dan sebagainya lah. Gelap macam hamba, bukan dia hamba, gelap. Ada yang kata hidung lah macam ni lah, macam ni. Macam-macam takwilan. Kita konsentrate kepada benda yang tak sepatutnya kita beri tumpuan. Sedangkan Quran ini adalah bukan sebagai kitab nak bagi tahu muka orang ni macam ni ke macam tu. Kitab Quran ini adalah sebagai petunjuk hidayah. Jangan kita pergi kepada benda yang kita tak tahu, tapi ikut apa yang kita tahu, yang telah Allah SWT beri jelas. Jangan kita ikut sesuatu yang tidak jelas kerana dia akan membawakan kepada kesesatan. Itu kita kena hati-hati. Allah dah bagi kita guide dah. Mudah sangat sebab majoriti dalam Quran ni ayat jelas. Ayat tentang tauhid, ayat tentang akidah, tak ada ruang pun untuk kekeliruan. Allah kata kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Dan kita takwilkan dengan perkara-perkara yang lain, akhirnya menimbul kekeliruan terutama kepada orang awam dan akhirnya membawa kepada kesesatan. Ikut apa yang Allah cakap, senang je. Allah kata kul huwallahu ahad. Katakan Allah tu esa, dia tu Allah, dia tu esa, dah senang. Selamat kita dunia di akhirat. Jangan kita pergi kepada yang lain-lain lagi. Siapa yang akan dapat pelajaran ni? Hanya orang-orang yang ulul albab,
orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Okey, kemudian Allah bagi tahu lagi ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang kita selalu baca lepas solat, kita baca, imam-imam baca lepas solat, kita sedia amalkan. Tetapi dia ada satu makna yang besar, di mana seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, setelah kita ni ada Quran, setelah kita ada baca Quran, kita ikut sunnah, kita masih lagi boleh sesat. Kalau kita tak ikut seperti mana yang Allah bagi petunjuk. Macam mana nak uruskan Quran ni? Macam mana nak berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah ni? Dia bukan boleh main belasah macam tu sahaja. Dia ada dia punya rules, dia ada ilmu alat dia. Macam mana kita nak berurusan dengan Al-Quran ni? Antara rules yang Allah tetapkan ialah ada ayat mukahamat, ayat mutasyabihat. Mukahamat ni menguasai ayat dia banyak sekali, jelas tentang tauhid, tentang hukum hakam dan sebagainya. Tapi ada sikit-sikit sahaja untuk uji kita ni, sebab sama ada kita boleh terima tak apa yang Allah kata. Kita boleh sikit-sikit yang sama-sama, macam Allah kata Allah Ta'ala semua, kita sama-sama. Kita tak boleh bayangkan macam manusia, tak boleh. Jadi kita kata hanya Allah yang tahu. Allah. Kita beriman seperti mana yang Allah katakan. Jadi Allah dah letak rules itu, maka kita doa kepada Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan jantung-jantung kami. Ba'da iz hadaitana. Setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kami, untuk kami dari sisi kamu rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau itu adalah maha pemberi. Itu satu doa yang sangat-sangat menyayat hati sebenarnya kita minta kepada Allah SWT. Ya Allah, setelah engkau bagi aku kekuatan untuk baca Quran ini, kau janganlah sesatkan aku. Janganlah nanti sebab aku tengok ada perkara-perkara yang macam bertentangan dengan hawa nafsu, aku tinggalkan Quran ini. Ya Allah, janganlah sebab aku rasa macam benda ni, Quran ni tak menguntungkan aku tinggalkan Quran ni. Jadi kita doa, Ya Allah Tuhan kami. Jadi kita doa ni, doa orang-orang beriman, dia doa supaya apa? Doa supaya kita minta, orang-orang beriman dia minta supaya apa? Supaya dia kekal takwa kepada Allah SWT. Berhati-hati. Sebab godaan dan rayuan itu ada di mana-mana sahaja, dalam zaman kita, dalam televisyen ada, dalam internet ada, dalam movie ada, dalam kartun ada, macam-macam. Kawan-kawan, sebagai orang sekeliling, semuanya itu adalah ujian. Dan kita risau kalau kita berada dalam kesesatan setelah Allah memberi kita ke hidayah. Sebab tu Allah surah As-Saff, surah 61 ayat 5, ada maksud dia ayat, maka tak kala mereka berpaling, yakni daripada kebenaran menuju kesesatan, Allah palingkan jantung mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nauzubillah. Fasik ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan puan-puan, orang yang sentiasa melazimi perbuatan melakukan dosa kepada Allah SWT, melakukan maksiat sehingga akhirnya hati dia jadi hitam, maka dia sukar untuk terima kebenaran, dia sukar untuk kembali. Kalau dia taubat, dia hati dia jadi putih balik. Jadi mereka mohon, mereka ni orang-orang beriman ni Allah tunjukkan, mereka orang beriman ni mereka risau, mereka tak rasa diri mereka suci, mereka risau, takut-takut mereka tergelincir. So mereka mohon kepada Allah supaya anugerahkan mereka ni rahmat yang mencakupi segala jenis perkara. Apa dia tu? Kemantapan iman. Kalau penulis tafsir Misbah dia kata kemantapan iman, ketenangan batin, kemudahan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan juga rahmat tersebut adalah bersumber langsung terus daripada Allah, daripada sisimu, daripada Allah SWT. Kata penulis tafsir ni lagi, dia kata permohonan agar rahmat tersebut dari sisinya bukan sahaja untuk menegaskan bahawa rahmat itu bersumber daripada Allah SWT, tetapi juga untuk mensyaratkan bahawa dia merupakan rahmat yang banyak, yang sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya, yang dianugerahkan secara berkesinambungan dan tanpa mengharapkan balasan apapun, kerana sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Mana Al-Wahhab? Apa maksud Al-Wahhab ni? Adalah yang memberi walaupun tak diminta. Kan? Allah bagi kita banyak nikmat yang kita tak minta pun. Allah bagi kita mak ayah yang baik, kita tak minta pun mak ayah macam tu. Kita lahir-lahir tahu dah macam tu dah. Allah bagi nikmat yang berulang-ulang. Bahkan berkesinambungan, ada dia punya terus. Terutama Allah kata tabarakal. Allah tu maha berkat. Sebab dia berulang, dia berterusan. Allah bagi kita cahaya matahari. Matahari itu bukan hari ini sahaja. Dia kekal sampai kiamat. Dia kiamat baru dia musnah.
bahkan kesinambungan dan tanpa mengharap imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Dia tak nak harapkan balasan. Itu dia. Itu sifat Al-Wahhab. Jadi sebut Allah gandingkan dengan daripada sisimu, sebab apa? Mengandungi bahawa pemberian itu hanya boleh datang daripada Allah SWT, dan erti dia sangat besar buat kita sebenarnya. Kita nak minta, kita minta direct pada Allah SWT, sebab Allah itu sentiasa memberi, sama ada soal dunia ataupun soal akhirat. Sebab Allah kata tadi, Allah menguasai segala-galanya. Allah yang cipta kamu, Allah yang bentuk diri kamu pun dalam rahim Allah SWT, dalam rahim ibu kamu, maka Allah tahu kita minta kat dia. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Allah itu Maha memberi. Dan pemberian Allah itu tidak berkurang, tidak mengurangkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuji dia. Memuji dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kata, ya Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau berikan petunjuk kepada kami dan kau kurniakan kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Kemudian ada juga yang berdoa, dilanjutkan doa ini ayat ke-9, ayat terakhir yang nak kita bincangkan hari ini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT melanjutkan firman Allah ini, Allah rakamkan doa ini. Allah kata, Rabbana, orang ini berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'u, yang menghimpunkan annas, manusia, di yaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat, hari yang pasti akan datang. Sama ada kita suka atau tidak, dia akan datang. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Itu penutup kepada doa ini. Di mana nak bagi tahu bahawa kita akui bahawa Allah tu akan himpunkan semua makhluknya termasuk hari kiamat. Bila kita tahu hari kiamat tu wujud, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita akan menyebabkan kita berhati-hati. Kita takkan main kata langgar sahaja, buat maksiat sesuka hati. Kita takut kalau kita sesat. Kita takut sebab kita tahu nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi kita minta ampun kepada Allah SWT. Kalau ada yang tersalah, memang ada pun yang tersalah dan sebagainya. Jadi hari itu tidak ada syak. Jadi kita tegaskan kepada Allah sekali lagi, kalau ada pun maksiat yang kita buat itu, ya Allah, yang kami buat, ya Allah, bukan sebab aku tak percaya akan jumpa engkau, tapi itu adalah kerana aku terlupa, tersalah, kerana kebodohan kami, kerana mudahnya kami terhasut dengan godaan-godaan dunia. Ya Allah, ampunkan, ya Allah, jangan ambil tindakan aku. Kami tahu kami akan dihimpunkan kelak. Entahlah apa nasib kami, ya Allah, banyaknya dosa kami, ya Allah. Jadi kita doa, kita harap kepada Allah SWT yang baik. Kita kena berusaha sungguh-sungguh kat dunia ni supaya harapan kita ni ada asas, bukan sekadar berharap saja, bukan sekadar minta-minta gitu saja, tapi supaya betul-betul kita pasakkan diri kita bahawa, ya Allah, aku memerlukan rahmat-Mu, ya Allah, maka tolong aku. Kerana Engkau tu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tu tak memungkiri janji. Hari kebangkitan pasti akan berlaku. Masa dia Allah tentukan, Allah tahu dah bila. Kita tahu perkara tersebut dan kita kena ingat janji Allah bahawa Allah akan balas di akhirat kelak. Allah akan balas dengan kebaikan bagi orang yang berbuat baik, dan janji Allah itu benar, dan Allah juga janji Allah itu juga ada pada orang yang Allah akan azab bagi orang yang lalai dan ingkar. Oleh sebab kerana kalau kita tahu perkara tersebut, maka kita tahu Allah tak akan mungkin janji, maka kita kena sentiasa pastikan akidah kita, amalan kita ni sentiasa terjaga. Itu sebenarnya hikmah daripada kita mengetahui hari akhirat itu. So kita kena tahu bahawa Allah tu takkan mungkin janji. Sebab tu ada orang tanya soalan, kenapa Allah nak azab juga manusia nanti ke akhirat nanti, kenapa Allah nak azab juga? Antara jawapan dia telah ada pun dalam ini, kerana Allah itu tidak akan memungkiri janji. Itu dia, sama ada janji itu baik ataupun janji itu buruk. So jangan main-main. Orang kita kata apa? Don't play. Hati-hati. Jangan main-main kat Allah SWT. Jangan main-main kat agama. Sebab apa yang Allah cakap itu adalah yang benar. Kalau macam dalam bahasa kita kata, he is man of his word. Dia betul-betul pegang pada
pegang pada janji, pegang pada kata-kata dia. Kata-kata dia bukanlah kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang dia katakan itu bukanlah kata-kata yang main-main begitu sahaja. Tidak ada apa sahaja yang Allah jadikan dalam dunia ini sia-sia, termasuklah kata-kata Allah SWT itu tidak sia-sia. Jadi ayat ni kata penafsir tafsir Al-Misbah, dia kata ayat ni mengandungi isyarat bahawa harapan utama orang-orang mukmin adalah kenikmatan ukhrawi. Kerana itu setelah mereka mohon agar dimantapkan hati mereka dalam keimanan, mereka memohon janji-janji ini di akhirat. Seakan-akan mereka berkata, kami tidak mengharapkan dunia dan segala keamanannya, keyamanannya. Yang kami harapkan dari permohonan kemantapan iman itu adalah kenikmatan yang engkau janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepadamu. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita pada surah Ali Imran ni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT secara ringkas-ringkas ni dapat kita berbincangkan secara ringkas-ringkas daripada ayat 1 hingga 9, dan di mana butir utama dia adalah pengajaran utama yang Allah nak bagi tahu bahawa kekuasaan Allah tu sangat mutlak. Tidak ada siapa pun layak untuk dijadikan Tuhan. Siapa pun tidak layak. Bahkan Nabi pun melarang bahawa menjadikan kubur dia itu seperti mana orang-orang mengagungkan dia seperti mana orang agungkan Nabi Isa AS. Nabi larang sebab Nabi tak nak dia dipertuhankan. Yang cuma kita kena ikut, dia adalah Nabi kita, yang kita kata junjungan kita untuk kita ikuti. Kita ikut, kita sayang Nabi sebab dia adalah antara penyebab membawa hidayah tu supaya kita tak sesat. Dan kita selawat dan salam kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kerana apa? Kerana dia telah ada dia wa ma arsalnaka, kata Allah, illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam. Bukan untuk kita jadikan Tuhan, tetapi sebagai kita pegang dia sebagai Nabi sebab dia telah membawa ajaran yang benar dan yang menyebabkan kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah bagi tahu Allah itu tidak ada siapa yang layak untuk dijadikan Tuhan sebab Allah itulah yang menjadikan segala-galanya. Bahkan diri kalian ni termasuklah orang yang dipersembah, yang disembah itu sendiri dicipta oleh Allah SWT. Ada Arab musyrikin dia kata malaikat anak Tuhan pun, yang itu ada diminta kat Tuhan, dia ada orang diminta dekat malaikat apa semua, yang itu juga Allah yang cipta. Semua itu Allah yang cipta. Jadi kekuasaan itu mutlak hanya pada Allah SWT. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya Allah kekalkan keimanan itu. Sebab tu Allah ajar apa yang boleh membawa kita kepada Allah, iaitu kitab itu sendiri, iaitu terutamanya Al-Quran ini, kitab akhir zaman ini. Maka kita mohon kepada Allah SWT setelah kita dapat kitab ini supaya kita tidak condong kepada kesesatan setelah kita dapat kebenaran. Kerana kita sedar bahawa janji Allah itu benar, kita akan kembali bertemu Allah SWT dan kita amat-amat mengharapkan supaya Allah merahmati kita, mengampuni segala dosa kita. Kerana kita akan kembali bertemu dengan Allah SWT. Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, saya mohon maaf kalau ada sebarang salah dan silap. Tentu saja ada yang tersasul dan sebagainya. Dan saya mohon maaf. Tuan-tuan puan-puan ambillah mana yang baik, tinggalkan mana yang tersalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Selamat menjalani ibadah puasa, teruskan baca Al-Quran. Buatlah apa-apa saja amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya pun tak boleh cakap mana amalan yang terbaik, mana yang baik. Semua sesuai dengan kemampuan diri. Yang penting kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Itu yang paling penting, dan dia berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti mana kita janji sebelum ni, kita nak jumpa hari Isnin, hari Sabtu dan Ahad. Tapi ada perubahan kepada ketentuan Allah SWT. Kita cuma dapat bertemu hari Sabtu sahaja sebab hari Ahad saya ada program lain. Itu kalau tuan-tuan ada masa, kalau tuan-tuan, insya-Allah kita tuan-tuan boleh pergi like page Coach Alan Asria, di mana saya akan sampaikan kuliah tadabbur berkenaan dengan doa. Esok kita akan bincangkan berkenaan doa daripada surah Al-Aqaf tu ayat 15. Doa orang yang telah mencapai umur 40 tahun. InsyaAllah. Jadi saya tak bersiaran di tempat saya lah, habis saya lah, yang kita ke tempat lain pula. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada kelapangan, boleh pergi sekali bersama-sama dengan kami esok lah. InsyaAllah. Itu sahaja. Seperti biasa, kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.